Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah dengar tak penyakit DID? Atau kata mudah, orang tu ada penyakit mental dan mempunyai banyak personality. Nina pernah dengar orang yang ada penyakit DID ni kan, ada 2 ataupun 3 personality ataupun karakter yang berbeza. Kadang-kadang dia jadi orang yang normal, kadang-kadang dia jadi budak-budak, ataupun kadang-kadang dia jadi macam seorang yang kasar. Cerita yang Nina nak share hari ni ada kaitan dengan penyakit DID. Tapi dia ni ada sebanyak 24 personality. Memang banyak guys. Disebabkan penyakit ni juga dia telah diburu oleh polis, dia telah melakukan beberapa kes jenayah. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang Nina nak story hari ni adalah tentang Billy Milligan yang mempunyai 24 personality. Jadi dia telah dilahirkan pada 14 Februari tahun 1955 di Florida. Punca si Billy ni kenapa dia jadi macam ni adalah disebabkan trauma dalam hidup dia, iaitu dia ada sejarah hitam yang mana dia pernah menjadi kes penderaan ayah tiri dia. Sebelum Nina cerita apa yang dia buat, Nina nak cerita sikit lah sejarah dia ataupun latar belakang dia. Masa dia kecil-kecil dulu kan, dia selalu kena dera fizikal dan mental oleh ayah tiri dia. Bukan tu je guys, ayah dia juga pernah liwat dia tahu. Ayah tiri dia juga pernah tanam Billy ni secara hidup-hidup dan gantungkan jari kaki dan jari tangan Billy. Tak tahulah macam mana ayah dia buat. Mungkin dia ikat jari jemari Billy macam ni kan, lepas tu digantungkan ke apa macam tu lah kot. Ayah dia ni pula jenis yang memang kuat minum arak dan ada juga masalah kemurungan. Lepas tu ayah dia meninggal disebabkan dia tamatkan riwayat dia sendiri ketika Billy ni berusia 4 tahun. Korang bayangkan ayah tiri dia dera dia masa umur dia mungkin 2 hingga ke 4 tahun macam tu. Budak sekecil macam tu dah dapat orang kata apa, pengalaman trauma hidup yang terbesar dalam hidup dia. Sekitar tahun 60-an macam tu, Billy selalu buat masalah dekat sekolah dia. Dia selalu langgar undang-undang disebabkan masa tu dia dah ada split personality. So disebabkan benda ni lah, Billy telah disahkan mempunyai 24 personality oleh pakar sekretari ketika dia sekolah menengah. Pada tahun 1978, Billy telah dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan merogoh 3 orang perempuan. Tapi selepas dibicarakan, tiba-tiba dia disahkan kata tak bersalah pula. Rupa-rupanya dia telah disahkan ada penyakit mental ataupun kurang waras. Billy telah cabur dan merompak perempuan yang pertama pada 14 Oktober tahun 1977. Masa tu dia telah culik seorang student yang merupakan pelajar Ohio State University. Kejadian tu terjadi dekat kawasan parking campus dan masa tu Billy ni ada pistol. So lepas dia dah puaskan nafsu dia, dia minta mangsa dia tadi tu untuk tulis cek. So cek tadi tu dibawa ke bank dan ditunaikan sebagai cash. Mangsa yang kedua ni pula Billy serang semasa 8 hari kemudian, iaitu pada 22 Oktober. Selepas 4 hari kemudian Billy ni buat hal lagi, dia serang mangsa dia yang ketiga. Esok tu iaitu selepas sehari dia serang mangsa dia yang terakhir tu, salah seorang mangsa dia ni cam muka Billy. Maksudnya pada masa tu Billy memang dikehendaki oleh pihak polis. Dia pun buatlah report polis dan polis pun dapatlah cap jari Billy ni dekat kereta mangsa dia. Tak lama kemudian Billy pun ditangkap oleh pihak polis. Polis yang siasat Billy kata masa dia soal siasat Billy ni, dia rasa Billy adalah seorang yang berbeza. Kejap dia jadi A, kejap dia jadi B, kejap jadi C. Jadi polis ni pun pening. Polis rasa dia macam sengaja untuk tukar karakter dia. Ada salah seorang mangsa Billy ni kata yang Billy ni adalah seorang yang lemah lembut, cakap pun sopan. Dan ada lagi seorang mangsa Billy kata yang Billy ni bercakap dalam logat lain. So pakar sekretari telah diminta untuk datang cek keadaan Billy pada masa tu. Jadi doktor tadi tu pun buatlah beberapa ujian untuk mengesahkan betul ke yang Billy ni ada masalah mental. And then selepas ujian tadi habis, memang diorang sahkan okay, Billy ni memang ada masalah mental ataupun penyakit DID. Masa diorang uji dia tu kan, Billy bukanlah Billy. Maksudnya masa diorang tengah temu bual Billy tu kan, Billy tadi adalah seorang lelaki Yugoslavia yang bernama Raven berusia 23 tahun. So karakter Raven ni dia lebih kepada karakter yang ada keinginan untuk merompak. Lepas tu ada lagi satu personality yang muncul iaitu Adalana. Jadi karakter Adalana ni berusia 19 tahun dan merupakan seorang lesbian. Personality Adalana ni dia nak rogoh perempuan lain sebab dia nak mendekati seseorang tu ataupun dia nak rasa dekat dengan mangsa dia. Billy dan juga 22 karakter yang lain memang tak ingat tentang apa yang terjadi tau. Maksudnya dia tak ingat tentang apa yang Adalana ni dengan Raven ni buat. Jadi Nina akan listkan lagi 22 personality yang dihidapi oleh Billy. Okay, personality ataupun karakter yang pertama adalah Billy yang merupakan personality asas dan ada keinginan untuk tamatkan hidup dia sendiri. Yang kedua Arthur, orang Inggeris yang pandai dalam pendidikan dan pakar dalam sains dan juga perubatan. Regan, seorang yang pemarah dan suka keganasan. Personality ni akan take over bila Billy ni dalam keadaan terdesak. Yang keempat Alan, seorang yang penipu dan pandai manipulate, suka main drum dan lukis. Jadi personality dia yang satu-satu ni lah yang suka merokok. Yang seterusnya Tommy, hampir sama macam Alan, suka main saxophone, lukis dan juga pakar dalam elektronik. Danny, takut dengan orang lain terutamanya lelaki. Personality yang ketujuh David, berusia 8 tahun, dikenali sebagai keeper of pain
David akan muncul bila personality lain rasa sakit. Yang seterusnya, Christine berusia 3 tahun akan muncul bila Billy didenda sebab buat salah dekat sekolah. Okey. Yang ke-9, Christopher, abang Christine, umur 13 tahun, suka main harmonika. Personality yang ke-10 iaitu Phil, warga Brooklyn dengan logat yang pekat, terlibat dalam kes-kes jenayah. Kevin suka terlibat dalam kegiatan jenayah juga, macam merompak, sama macam Phil tadi. Personality yang ke-12, Walter, iaitu orang Australia yang suka memburu. Ke-13, April, seorang gadis berambut hitam dan ada logat Boston. Dia ni sangat taksub untuk bunuh ayah tiri Billy. Okay. Yang ke-14, Samuel, seorang Yahudi yang beragama. Yang ke-15, Mark, dianggap sebagai zombie sebab dia tak buat apa-apa melainkan suka merenung dinding. Yang ke-16, Lee, seorang pelawak tapi pandai. Ke-17, Steve, juga seorang yang kelakar dan tahu buat orang gelak. Yang ke-18, Jason, seorang kanak-kanak yang dijadikan sebagai tempat dilepaskan stres. 19, Bobby, seorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia selalu gambarkan dia adalah seorang pelakon, wira ataupun pengembara. Okey, yang ke-20, Sean, budak pekak yang lambat dari segi pembesaran. Personality yang ke-21, Martin, orang yang sombong berasal dari New York. Dan yang terakhir, Timothy, sebagai seorang penjual bunga. Jadi itu adalah antara beberapa personality yang terdapat dalam diri Billy. Memang banyak, guys. Banyak. Jadi bila dikatakan yang Billy ni ada masalah personality ataupun ada masalah mental, so hakim kata hukuman ke atas Billy akan diringankan ataupun akan dikurangkan lah. Jadi ada salah seorang pendakwa raya yang nak tengok sendiri keadaan Billy, sebab dia anggap alasan kurang siuman ni macam seolah-olah untuk kurangkan hukuman Billy. Bila dia berbual dengan Billy, barulah dia perasan cara Billy bercakap ni macam ada banyak logat. Bukan tu je, cara Billy duduk pun berbeza setiap personality dia muncul. Jadi diorang pun setujulah, diorang kata okey, memang betul dia ni ada masalah penyakit DID, so hukuman ke atas dia akan diringankan. Kemudian Billy didapati tak bersalah atas kesalahan yang dia buat sebelum ni. Dia memang terbukti bersalah, tapi dia tak bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kesalahan yang dia buat sebab masa tu dia kurang waras. Jadi bermaksud yang dia tak bertanggungjawab sepenuhnya lah ke atas tindakan dia tu. Hakim juga telah memutuskan yang Billy ni memang tak waras dan dia perlu mendapatkan rawatan di hospital sakit mental di Ohio. Pada tahun 1981, Billy ni telah collab dengan beberapa orang penulis. Kemudian dia telah terbitkan sebuah buku yang bertajuk The Minds of Billy Milligan. Kemudian pada tahun 1988, doktor sahkan yang Billy ni dah sembuh daripada penyakit mental dia. Jadi dia dah boleh keluar daripada hospital mental tadi. Even dia telah disahkan telah sembuh, tapi dia perlu datang lagi ke hospital tu untuk mendapatkan rawatan sebagai pesakit luar selama beberapa tahun. And then pada tahun 1991, Billy telah bebas daripada penyakit mental dia selama ni. Billy juga bayar duit sebanyak $450,000 kepada Majlis Negeri Ohio yang telah menanggung kos rawatan dia sebelum ni. Tak lama lepas tu dia pun pindah ke California dan dekat sini dia telah dituduh membuat ancaman dekat seorang hakim. Tak lama kemudian dia telah diiktiraf sebagai bankrupt, and then dia telah membawa diri dan menjalani hidup dia dekat Ohio. Tak ada siapa yang tahu dekat mana Billy ni tinggal kecuali kakak dia yang seorang tu je. Sebabnya Billy memang dah putuskan hubungan dengan orang keliling, dengan semua orang yang kenal dia, termasuklah doktor yang memberi rawatan dekat dia. Kemudian pada tahun 2014, Billy telah disahkan meninggal dunia. Okay guys, cerita pasal penyakit DID ni sebenarnya agak interesting. Kadang-kadang tu kan, macam Nina tertanya juga macam mana karakter tu boleh muncul dan macam mana diorang boleh ubah personality. Adakah benda tu di luar kawalan diorang ataupun macam diorang yang boleh handle macam mana personality diorang tu nak keluar. Sebenarnya benda ni adalah satu pertanyaan. In case orang yang tengok video Nina ni ada pengalaman berkawan dengan orang ada penyakit DID, korang boleh sharekan sikit tak apa yang terjadi dekat diorang masa diorang ubah personality diorang, ataupun benda tu terjadi secara tiba-tiba ataupun benda tu terjadi semasa pesakit tadi tu dia stress and then personality diorang pun tertukar. Jadi kalau korang ada pengalaman ataupun korang sendiri penyakit DID, boleh tak korang komen pengalaman korang dekat bawah dan ceritakan serba sedikit. And yeah, that's it for today. Nina harap korang suka, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan follow Nina juga di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Alright guys, kepada peminat gerobok jajan, sebenarnya Nina nak beritahu yang sekarang ni kita orang dah restock barang. Ada Sedgees, ada Crunch, ada kimchi, ada apa lagi. Okay, kalau korang nak beli produk-produk homemade daripada Nina, korang boleh cari gerobok jajan dekat Shopee ataupun Nina akan letak link lah dekat bawah. Jadi korang bolehlah makan jajan tadi tu sambil menonton video-video Nina. Okay.